Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang hadir ke kelas saya pada petang ni. Hari ni kita akan sambung tajuk baru, matematik tambahan tingkatan 4, tajuk 48 8.1 vektor. Kita akan first kali kita akan membanding beza dan mengenal pasti vektor dan skala. Lebatnya hujan. Okey, baik. So sekarang ni cuba kita lihat di buku teks. Saya harap awak boleh nampak. Saya harap awak ada lah buku teks. Kita akan guna buku teks kali ni. Untuk kelas tajuk ni kita akan cuba utilize buku teks. Sebab saya fikir buku teks kali ni tajuk ni saya rasa better kita guna buku teks lah. Supaya kita tak terlepas mana-mana ni. Jadi sebenarnya sebelum ni pun kita pakai semua tajuk pun kita pakai buku teks lah. Okey, baik. First kali hari ni kita akan belajar sekejap. Apa khabar Kak Alisha? Sebab ada orang masuk Baik, tadi. Alhamdulillah. Okey, terima kasih datang kelas saya. Okey, baik, saya teruskan. Hari ni kita akan belajar vektor. First kali kita akan belajar membanding beza dan mengenal pasti vektor dan skala. Okey? Kalau awak dengar saya menjerit sikit ni, cakap kuat sikit sebab saya sedang lawan dengan bunyi hujan ni. Kuat. Awak dengar tak bunyi hujan? Saya tak dengar. Tak dengar. Awak dengar okey Tak lah? dengar. Sorry. Okey, baik. Saya bacalah sikit Dalam kehidupan seharian terdapat pelbagai kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah serta kuantiti yang mempunyai magnitud sahaja tanpa mempunyai arah. Okey, kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah dikenali sebagai kuantiti vektor, manakala kuantiti yang hanya mempunyai magnitud sahaja tanpa mempunyai arah dikenali sebagai kuantiti skalar. Okey, teliti dua sisi. Okey, first kali hari ni kita nak belajar dua benda ni Kuantiti vektor satu lagi kuantiti skalar. Okey, poin penting kat sini adalah kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Vektor ni dia ada magnitude, dia ada arah. Okey. Kalau dia ada magnitude saja tanpa mempunyai arah, dia dipanggil kuantiti skalar. Okey. Dia dipanggil kuantiti skalar. Contoh, kita tengok contoh, macam-macam contoh ada. Okey. Macam ni kan. Suhu sesuatu cecair yang diletakkan di dalam peti sejuk ialah negatif 12 darjah Celsius. Sebuah kereta bergerak di jalan raya ke arah selatan dengan laju. Kat kes yang first kali suhu ni dia tidak ada dia ada magnitude je, arah tak ada. Dia ada ni je. Dia ada magnitude je. Dia ada negatif 12 darjah Celsius. Dia tidak ada arah. Arah ni contoh yang kedua awak tengok dia ada arah selatan. Okey, laju ni adalah magnitude. So dia mesti ada arah dan dan juga magnitude. Bahawa itu dipanggil quantity vector. Okey, kalau dia tidak ada arah, itu dipanggil quantity scalar. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh, cikgu? Boleh. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ni kita pergi kepada yang ini, contoh yang ini Jadual berikut menunjukkan contoh kuantiti yang melibatkan vektor dan skala serta kuantiti yang tidak melibatkan kedua-dua vektor dan skala. Okey. Dia ada tiga lah. Satu dia bagi kata yang ni vektor. Kenapa dia vektor? Sebab dia ada 50 N ni adalah magnitude yang dikenakan ke atas sebuah kotak. So daya ni bila kita letak daya ni maknanya dia ada arah N Newton ni daya dia bila kita kenakan dia akan ada arah lah. Sama ada awak ke depan ataupun ke bawah. Okey, awak belajar sains kan? Newton tu awak tahu kan? Tahu. Okey. Macam sebelah dia, tinggi auni adalah 1.8 ni, dia tak ada tinggi saja. Dia hanya bagi maklumat yang kita ada hanyalah tinggi saja tanpa ada maklumat lain. Jadi menunjukkan dia adalah skala. Yang ketiga tidak melibatkan vektor dan skala. Maknanya tak ada
Tak ada macam ni, ayat dia itu tekanan dan ketegangan. Dia tak bagi tahu berapa. Tekanan tu berapa? Berapa tak bagi tahu. Ketegangan tak bagi tahu berapa. Bila tak ada apa yang maklumat, maknanya dia tak ada lah vektor pun tak ada, skala pun tak ada. Okay, contoh vektor yang kedua adalah hal laju. Okay, dia ada sebut 90 kilometer ke arah timur. Nampak tu dia sebut kat sini ada 90 kilometer, ada magnitude dia dan dia ada arah dia. Okay, yang di sini pula luas keping jubin ialah 120 cm². Dia hanya ada magnitude saja, tidak ada arah. Okey, kondaksian logam ini maknanya umum, dia bagi tahu umum, kekonduksian logam umum. Tak ada maklumat tentang magnitude ataupun arah. Jadi dia bukan vektor dan skala. Setakat ni okey tak? Tolong raise your hand. Okey, thank you. Apa khabar Wan yang masuk tiba-tiba, saya tak perasan, minta maaf. Kabar baik, you. Okey, terima kasih kerana hadir. Baik, kita teruskan. Okey. Saya bagi pula contoh kat sini. Dapatkah anda membezakan antara jarak dengan sesaran? Okey. Laju dengan hal laju. Dia ada jarak, dia ada sesaran. Ini kita akan belajar tingkatan 5. Okey, tajuk dia gerakan garis lurus ataupun gerakan garis linear. Gerakan garis linear. Kita akan belajar nanti apa dia laju, apa dia sesaran. Apa dia jarak, apa beza dengan sesaran. Laju dia apa beza dengan hal laju. Serta jisim dengan berat, apa beza dia. Okey, jadi kita tengok kat sini. Jarak ni jumlah panjang lintasan dilalui oleh objek dalam satu gerakan. Maknanya jarak ni daripada sini pergi sini. Okey. Sesaran pula panjang tempiring garis lurus paling terpendek antara titik awal dengan titik terminal dan melibatkan arah dari satu titik juga. Yang ni awak akan faham dia macam ni lah. Kalau jarak sini, dia pergi sini, jarak. Okey, contoh A pergi B. Katalah 10 meter. Jarak lah 10 meter A dengan B. Okey, tapi sesaran dia ada titik awal. Dia bergerak dari mana? Titik awal. Okey, dia pergi sini 10 meter. Lepas tu, katalah dia patah balik sini. Dia patah balik. Bila dia patah balik, okey ni B . Okey, apa jarak tu apa? Jarak dia akan jadi 20 sebab dia pergi, dia patah balik. 10 10 betul tak? Dia pergi betul dia patah balik. Jarak akan jadi 20. Tetapi sesaran kosong. Sesaran kosong. Walaupun dia pergi sana 10, dia patah balik 10, jarak jadi 20 tapi sesaran kosong. Sesaran tang mana dia berhenti, tang mana kalau dia berhenti dekat sini 5, sesaran dia 5. Okey, itu beza sesaran dan jarak. Okey. Tu contoh kat belah tu awak boleh bacalah. Okey, laju dengan laju ni pun saya rasa kita dah belajar dalam matematik moden. Laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Hal laju pula kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey, nilainya negatif jika objek bergerak dalam arah pandangan. Jadi hal laju ni boleh pergi ke kiri dan ke kanan. Okey. Contoh kalau awak tengok contoh, Haziq bergerak dari A ke B dengan laju dan hal laju yang sama. Okey, 90 km per jam dan kemudian dia patah balik dari B ke A dengan laju 90 km dan hal laju negatif dulu. Nampak tak? Bila hal laju, dia ada tanda negatif. Okey, masa dia pergi first tadi, dia positif je. Okey, maknanya bila patah balik, dia jadi negatif. Okey, sebab itulah dia dianggap, hal laju ni dianggap quantity vector. Okey, quantity vector. Boleh ya setakat ni? Ni baru macam motor lah ni. Tapi penting. Penting. Awak kena faham benda ni semua dulu. Okay. Yang ketiga, jisim dan berat. Awak biasa selalu dengar perkataan jisim dan perkataan berat. So, jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung dalam satu objek. Nilainya tidak berubah mengikut lokasi. Kalau berat pula, dia melibatkan, dia ada melibatkan tarikan graviti bumi. Okay, nilainya tidak tetap dan bergantung pada daya tarikan graviti. Contoh, macam kita kata, ni lah. Jisim seorang angkasawan semasa berada di bulan ialah 120 kilogram dengan berat 200 Newton. Manakala jisim angkasawan tersebut semasa berada di bumi ialah 120 kilogram dengan berat 1200 Newton. Maksudnya awak pun tahu kan,
Kalau angkasawan pergi ke bulan apa, dia makin terasa ringan dan boleh terbang apa semua kan. Disebabkan tarikan graviti lah. Jadi, tapi bila dia duduk di bumi, dia punya jisim dia 120 gram lah. Tapi dia pergi ke bulan, jisim dia berubah. Okay, bukan jisim, berat dia berubah. Jisim dia sama. Dia masih lagi 120 kilogram, tapi berat dia berubah disebabkan ada tarikan graviti. Okey, jadi di situ lah perbezaan antara jisim dan berat. Yang mana benda ni saya rasa telah dibincangkan sebelum ni dalam subjek sains lah, saya rasa. Okey, tolong raise your hand kalau okey. Okey, apa khabar Alia Kristina? Dah lama tak masuk kelas saya, apa khabar? Okey, email dah okey dah. Sebelum ni masalah email kan? Okey, saya ni dah pakai email MOE ni okey lah nah. Sebab email lain ni dia tak tahu, saya pun tak tahu kenapa. Email, kalau email lain bukan MOE kan, dia tak boleh masuk kelas saya. Even kalau saya pakai email saya biasa pun saya tak boleh masuk. Itu cerita dia. Okay, jadi paksalah kita guna MOE. Alright, jadi saya teruskan. Okay, yang ni dia bagi soalan contoh. Nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor atau kuantiti skala. Ni. Vektor ke, kuantiti vektor ke, kuantiti skala. Berikan justifikasi anda ataupun berikan sebab lah pasal apa awak pilih jawapan tu. Okey, nombor A. Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 kilometer. Okey, dia sebut jauh je 1 kilometer. Dia tak sebut pun ke mana arah utara ke selatan ke. So, ini kita terus boleh anggap dia sebagai kuantiti skala lah. Ada jawapan kat sini. Skala. Sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 kilometer, ada magnitud kat situ dan ada arah selatan. Maka dengan mudahnya kita tahu dia adalah kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor. Kuantiti vektor. Okey, dan seterusnya suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Yang ni pun kita boleh tahu lah ni ada 38 darjah Celsius dia, tak ada maklumat lain. Maka dia adalah kuantiti skala. Okey, boleh raise your hand untuk saya teruskan. Raise your hand. Okey, jelas ya. Saya harap awak jelas dengan penerangan saya. Dan juga saya harap awak faham lah apa dia kuantiti skala, apa dia kuantiti vektor. So, kalau awak boleh bezakan tu, yang terbaik lah. Awak sedang di landasan yang betul. Baik, kita try jawab soalan ini. Okey, kita dah ada soalan. Saya nak tanya boleh saya tanya? Alah, tanya sikit-sikit je. Janganlah. Janganlah ni pula. Okey, tanya sikit-sikit saja. Alamak, berat pula. Okey, tentukan sama ada kuantiti berikut adalah kuantiti skala atau kuantiti vektor. Berikannya macam tadi, tapi soalan A. Cecair X mempunyai ketumpatan. Ketampanan tu saya betul tak? Cecair X mempunyai ketumpatan 1.2 gram sentimeter cube. Okey. So, cecair X mempunyai ketumpatan saja. Jadi, macam mana ni? Kuantiti apa ni? Beritahu saya. Skala. So, senang je. Tak ada apa maklumat kan? Ada ni je. So, skala. Senang. Sebuah kotak seberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter. Ni kuantiti apa ni? Vektor. Okey, vektor Ni vektor. Awak nampak Newton ni, awak tahu dia ada gerak, dia ada arah lah. Sebab dia ada daya. Newton tu daya. So, jadi sini adalah vektor, kuantiti vektor lah kalau penuh. Okey, C. Isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5 liter. Apa tu? Apa jawapan dia? Skala ke vektor? Skala. Apa dia? Skala. Okey, jawapannya skala. Sebab tak ada apa, dia beritahu 1.5 liter je. Okey. Okay, ada unit magnitude saja, tidak ada arah. So, yang ini kita katakan dia adalah skala. D. Tempoh percutian Suzy ialah 3 hari 2 malam. Amboi.
Okey, apa jawapan dia? Skala. Skala, Lah. very good. Okey, skala. Hanya ada hari ataupun masa. Tidak ada magnitude. Baik, E. Sebiji bola diberi satu impuls sebanyak 5.0 Newton saat secara mendatar. Ada mendatar tu. Alright. So, apa dia? Vektor. Yes. Terima kasih. Vektor. Okey. Dia ada daya di situ dan dia ada arah mendatar tu. So, dia adalah vektor. Okey, sekarang ni kita nak belajar vektor. Vektor ni penting sebenarnya. Dia ada dalam kertas 1 dan kertas 2. Kalau macam kita belajar sebelum ni, penyelesaian segitiga, dia kertas 2 je, kertas 1 tak ada. Okey, jadi sekarang ni, tajuk ni, kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. Okey, kertas 2 soalan panjang-panjang, kertas 1 soalan pendek-pendek. Okey. Baik, mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tanda-tanda vektor. Yang ni kita kena belajar ni dulu. Sebelum kita belajar vektor, kita kena tahu macam mana cara nak tulis vektor. Ataupun bila awak nampak, awak kena pasti, oh itulah vektor. Okey. Serta menentukan magnitude dan arah vektor. Okey. Vektor boleh diwakili oleh satu tembereng garis yang mempunyai anak panah atau lebih dikenali sebagai tembereng garis berarah. Okey, dia ada arah lah. Alright. Maksud berarah tu dia ada garis, ada arah lah. Satu kita kata dia mesti ada magnitude dan arah. Itulah cerita dia, itulah vektor tu kena ada arah. Penting sangat arah ni. Okey. Okey. Sebagai contoh, vektor bagi sebuah kapal layar yang sedang bergerak 7 kilometer ke arah timur dari titik A ke titik B diwakilkan dengan tembereng garis berarah seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah yang ni lah. Ini. Yang ni Okey. Titik A ialah titik awal, manakala titik B ialah titik terminal. Okey. Titik terminal ni macam sini sampai titik persinggahan lah, terminal. Bahasa yang canggih sikit lah, terminal. Dia macam A singgah kat B. Alright. So, vektor boleh diwakilkan dengan tanda-tanda seperti berikut. Okey, awak boleh tulis, awak nampak ada garis macam ni. A, B. Ni vektor lah ni. So, kita boleh tulis sebagai A, B macam ni. Ni, tu anak panah. Okey, ataupun A, B ni dalam bentuk bold. Tapi jaranglah kita tulis bold dalam pen. Kita nak bold kan, payah juga kan. Okey, dan kadang-kadang kita guna unit macam ni lah A. A. Awak nampak A macam tu, apa tu, vektor lah tu. Kadang-kadang setengah buku dia pakai kat atas. Macam ni. Kadang-kadang setengah buku saya jumpa ada juga dia pakai A kat atas macam tu. Tapi kalau kita ikut buku teks lah, rasmi. Okay, rasminya buku teks kita ikut. Okay, jadi kita ada tanda A. A bold ni korang kalah. Memang boleh, tapi kalau awak buat assignment pakai komputer type tu, boleh lah kan. Tapi awak tulis dalam jawapan ni, susah saya nak tentukan benda tu bold ke tak kan. Okay, boleh faham? Boleh angkat tangan? Boleh faham saya cakap apa? Tolong raise your hand. Setakat ni faham tak? Faham Okay, kalau boleh bold tu elakkan pakailah sebab bold tu dia untuk assignment ke, awak pakai komputer type boleh lah. Tapi awak pakai tangan ni, bukan pakai tangan, awak pakai pensel atau pen ni, sukar untuk kita buktikan dia bold. Okey, saya nak tegur ni. Faiz Hadham. Apa khabar Faiz? Khabar baik. Okey, terima kasih masuk kelas saya sebab uh, tak ada orang lelaki yang masuk kelas saya. Jadi saya macam, itulah, seronok lah ada orang lelaki masuk kan. Okey, tu je lah. Okey, baik, saya teruskan. Magnitude bagi vektor pula boleh ditulis. Ni magnitude. Yang ni yang saya nak beritahu terang ni, awak kena ingat. Budak form 5 pun tadi saya buat kelas, dia pun dah lupa benda ni. Ada satu soalan JPN Perak tu, depa soalan vektor ni depa dah tak boleh buat dah magnitude ni. Okey. Padahal saya ajar dalam kelas tu minggu lepas. Tahun lepas saya ajar dalam kelas bukan online. Saya ajar dalam kelas. Okey, itu pun lupa. Ini saya ada beberapa orang ni yang mengajar secara online ni, saya harap awak lah orang yang boleh ingat lah. Okey, awak nampak je AB macam ni ada modulus ni. Lepas tu awak ada tanda macam ni, anak panah atas ni, dia adalah magnitude. Okey, contoh kalau awak buat macam ni AB, ini vektor.
Okay, AB ni vektor. Ni yang tadilah saya tunjuk tadi. AB ni vektor. Tapi bila ada tanda magnitude macam ni, ada modulus. Letakkan modulus kiri kanan pagar. Letakkan pagar. Dia akan jadi magnitude. Okay, magnitude ni maknanya nilai. Ada nilai. Kan saya sebut tadi, magnitude ni macam 3 kilogram ataupun 2 jam masa. Dia boleh jadi masa. Boleh jadi jarak. Boleh jadi apa-apa lah nilai, nilai lah. Apa-apa nilai kan. Selalunya jarak lah. Sebab vektor ni dia ada kaitan dengan jarak. Nak pergi sana pergi sini kan. Jadi selalunya jarak. Jadi magnitude ni macam jarak. Okey. Jadi yang AB yang tak ada modulus ni, ni vektor. Lepas tu saya kata tadi, vektor dia mesti ada magnitude, dia mesti ada arah dua-dua. Okey. So macam sama lah macam tadi. Kalau yang awak nampak bol-bol ni elok pakailah. Okey, tapi kalau awak nampak pakai tulisan macam ni, sama jugalah. Ini adalah magnitude. Okey, untuk vektor tersebut. Okey, saya teruskan. Ni buku teks lah. Awak tengok buku teks ke tak ni? Lupa nak tanya. Seronok saya ngajar. Awak tengok buku teks tak? Cuba buat raise your hand je nak tengok. Buku teks. Tengok. Okey. Sekarang buku teks muka surat berapa? Saya nak tanya sekejap. Muka surat berapa sekarang? Kalau 215. 215. berapa? 215. So betul lah tu. Maknanya awak tak apa tu kelentong saya lah. Okey, memang berada di muka surat 215. Okey, jadi sekarang ni yang atas sekali tu vektor sifar. Ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar. Magnitude dia kosong. Okey, magnitude dia kosong. Alright. Dan arahnya tidak dapat ditentukan. Dia tak tahu pergi kiri ke kanan. Sebab vektor, kita kata dah vektor ni dia mesti ada magnitude, mesti dia ada arah. Tapi pada masa yang sama, vektor ada vektor kosong. Okey. Vektor sifar ialah diwakili oleh kosong. Kosong tu maknanya dia kata apa tadi? Dia mempunyai magnitude ada, tapi magnitude dia kosong. Dan arahnya tak dapat ditentukan. Dia tak tahu dia pergi ke kiri ke kanan. Contoh, sebuah kereta lumba bergerak dalam litar yang berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba itu sama. Dia pergi patah balik. Dia pergi, dia patah balik. Dia pergi, dia patah balik. Maka vektor bagi sesaran kereta lumba tersebut ialah sifar. Okey, macam saya kata tadi, dia pergi, dia patah balik, duduk tempat balik. So kosong lah. Kalau ingat tadi saya cakap sesaran, apa beza sesaran dengan jarak? Okey, jarak sini pergi sini. A sampai B ni jarak 10 meter. Tapi kalau A pergi B, lepas tu dia patah balik. Okey, jarak jadi 20. Tetapi sesaran dia kosong. Okey, sesaran dia kosong sebab dia duduk balik ke tempat dia. Dia dikira daripada tempat dia pergi patah balik. Okey, jadi kosong lah. Tapi kalau dia tak patah balik, dia pergi sini, A, dia pergi B, dia tak ada patah balik dulu. Sesaran dia 10 lah. Okay, jarak dia pun 10. Tapi bila dia patah balik, sesaran dia kosong, jarak dia jadi 20. Faham maksud saya? Tolong raise your hand kalau faham. Sesaran ni dikira daripada dia P, dia patah balik berhenti tang mana. Kalau berhenti tempat dia daripada start tu, kira kosong lah, sesaran dia kosong. Tapi kalau jarak dia P, dia patah balik, kira jarak dia P, jarak dia patah balik tu kira. Okey. Jadi kalau macam kita tengok kes kereta ni, dia pi pusing tepi daripada tempat titik, dia patah balik tempat asal dia. Sebab tu kita kata sesaran dia kosong. Okey, sebab dia pi, dia patah balik tempat dia. Okey. Alright. So, teruskan. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Ini senang je. Okey, dua vektor adalah sama. Jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah sama, maksudnya kalau hampa nampak garis, tu garis, sama. Kalau arah pun sama, selari. Lepas tu kata sini 5, sini pun 5, maksudnya AB sini, sini CD. Maknanya AB sama dengan CD lah. Maksud dia sama lah tu. Okay, boleh? Senang je. Sama macam contoh ni lah. Contoh ni dia kata, Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama, arah yang sama, boleh laju pun sama. Okey, jadi vektor hal laju bagi kedua-dua pergerakan mereka adalah sama. Okey, sebab kita kata vektor ni hal laju kan. Maka vektor dia sama sebab hal laju dia sama. Jadi tu macam saya tunjuk ni lah. Sama. Okey.
Okey. Suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama. Vektor pun ada vektor negatif. Okey. Tapi arah bertentangan, dia patah balik lah. Okey. Maksudnya vektor dia vektor negatif. Contoh macam ni, awak tengok ni lah. Okey. Dia pergi BA, dia patah balik jadi negatif AB. Okey. Jadi ni lah. So, boleh baca lah. Okay, mari kita tengok contoh ni. Saya akan tunjuk contoh, kita tengok latihan dia. Okay, saya nak sebelum kita pergi cerita panjang-panjang tajuk ni, kita kena basic kita kena kuat dulu. Okay, yang kita kena belajar dia punya, orang kata, apa dia vektor tu dulu. Okay, sebelum kita masuk penambahan, penolakan vektor, pendarapan dan pembahagian vektor. Dan soalan-soalan berkaitan apa tu exam lah vektor tapi kita bagi mantap dulu kita punya basic. Lukis dan label setiap vektor yang berikut. Okey, dah ada saya baca soalan tu, jawapan dah ada kat bawah tu. Okey, SR mewakili sesaran 12 km ke timur. Betul lah tu. Okey, jadi 1 cm maksudnya dia kira ini 1 cm. Yang ni satu lagi cm. Jadi sebab 1 cm 6 km kan? 6 km dan 6 km. So 12 lah. Okay, boleh faham tu? Ada apa nak tanya? Nombor 1. 1A okey eh? Alright. Oh, ada orang raise your hand, saya tak perasan. Okey, good, good. Okey. Jadi macam itulah cerita dia, mudah je. Okey. B. P mewakili daya 7 Newton ke selatan. Ke bawah lah. Okey, jadi Newton ni saya kata dia daya kan, daya ke bawah. Lepas tu dia kata 1 cm mungkin 3.5 sebab dia kata ni 7. Maknanya awak kena letak pembaris lah ni. Ni mestilah 1 cm. Okey, 1 cm lagi 3.5, 3.5. Ada 2, 3.5, 7 lah. Okey, boleh. Alright, boleh. Raise your hand. Okey, good. Kan, senang je. Kan, saya rasa ni senang je. Awak yang kata susah selalu. Baik. R mewakili hal laju 70 meter per second ke kiri. Okey, ke kiri. Ke kiri ni, ke kiri lah ke sini. Lepas tu dia kata 70 meter per second ke kiri. Jadi kat sini kita buat 1 cm ni 20. Jadi kita buatlah 20, 1 cm, 20, 1 cm. Lepas tu 10 lah, setengah cm. Nak bagi jadi dia 70 tu, 20, 20, 20, 30. 3 kali. Lebih kurang lah saya pun. Awak pakai lah pembaris, awak faham kan? Maksud saya ni. Okay, 1 cm mewakili 20. So 2 cm 40. 3 cm 60 lah. Lepas tu tambah lagi 10. Okey, jadi maknanya maksudnya garisan awak tu kena ada magnitude dan arah lah. Kat sini kita boleh nampak lah ada arah. Saya punya pemadam tak dipakai, kenapa? Sekejap, saya nak... Sekejap, saya nak try tutup balik sekejap. Saya punya pemadam tak dipakai pula. Mana tadi? Sini kan? Tengok pemadam. Boleh jaga dia? Boleh dah. Okey, boleh lah. Okey, so macam itulah cerita dia. Kita teruskan. Ini penting ni, magnitude. Raja di sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke titik B. Nampak ni? Ini titik A. Jen ni titik A, ni titik B. Okey, lepas tu yang mewakili sesaran satu zarah dari titik A ke titik B ni maksudnya cari magnitude. Alright. So kita sebenarnya kita buat ni, kalau magnitude ni senang je. Awak nak cari nilai sini, awak mana nak kira kan? Macam mana awak nak tahu magnitude ni? So kita guna teori Pythagoras. Kita ada kotak-kotak kat sini. Kan? Kita ada kotak-kotak kat sini. Kita gunalah teori Pythagoras. Ni A. Kotak kat sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia pakai 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Teori Pythagoras. Dapatlah AB dari segi magnitude. Oh, faham saya cakap apa? Jawapan. Kalau dia kata cari tak nak cari apa Cari AB,
Sebab dia kata cari magnitude dan arah. Maknanya arah kita, ni awak nampak ni utara. So dia ke sini. Sebab tu jawapan dia, magnitude AB adalah 5/2. Yang dia dapat, yang dia cari, dia guna dia guna teorem Pythagoras ni, awak dapat set 50 ni. Okay, betul awak kecilkan, awak dapat set 2 macam ni. Ataupun kalau awak, boleh lah tu. Okay. 5 set 2 ataupun biar set 50 pun tak apa. No problem. Okay, yang tu dia macam dia nak ringkaskan lah sebab kita dah belajar set. Okay, jadi awak bagi ni magnitude, lepas tu awak kena sebut lah arah dia ke mana. Okay, ke timur laut sebab dia ke sini. Ni awak kena tahu lah geografi. Ni utara. Awak kena tahu lah. Barat daya mana apa semua lah. Okay. Jadi tu dia bagi tu ke timur laut. Alright. Jadi apa yang penting dalam vektor, dia mesti ada magnitude, dia mesti ada arah. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD. Titik-titik P, Q, R dan S masing-masing ialah titik tengah. Mana P, Q, R, S ni? P, hitam lah. P, Q, R dan S, titik tengah. Okey. Bagi AB, masing-masing lah. AB, BC, CD dan DA. Diberi bahawa AS, mana AS? Tu ada tu. A, AP, B dan AJ, C. Awak nampak ni. Nampak Okey, nyatakan setiap vektor. Ni tadi cari magnitude. Yang ni bukan. Ni nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A, B atau C. Soalan pertama, SD. Mana SD? Yang ni, dia nak S sampai D je. So, oleh kerana dia sama ni, awak boleh nampak dia sama ni. Yang ni, dia satu je, SD saja. Sebab tu jawapan dia A. Boleh faham tu? Dia selari lah kita kata. Segaris ataupun selari. Okey. CJ. Mana CJ? Ni CJ ke sini. Dia patah balik sebab yang dia bagi kat sini AJ sama dengan C ni. AJ sama dengan C ni. AJ sama dengan C tapi dia bagi terbalik. Maknanya kita tulis jawapan negatif lah. Sebab dia arah bertentangan. Sini negatif C. Arah dia ke sini. Boleh? Okey. Dan juga seterusnya RJ. Saya padam tak serabut dah. RJ. Mana RJ? RJ ni. RJ dia ke sini. Jadi dia selari yang mana? Dia selari yang ini. Selari kan. Cuma arah dia berlawan arah. Jadi jawapan dia negatif A lah. Betul lah. Ni negatif A. Jangan kita tengok last kali JQ. Mana JQ? JQ yang ni. Okey, dia selari dengan yang ini. So jawapan dia B. Boleh? Tolong raise your hand. Okey, good lah hari ni. Wah, bagus-bagus. Okay, saya harap awak semua tak mengantuk dengan... Ui, Najihah ada lah. Apa khabar Najihah? Najihah, apa khabar Najihah? Okey, Alhamdulillah. Okey. Saya tak perasan kadang tu awak masuk. Maklum lah tengah excited mengajar ni, tak perasan. Saya kena tengok Google Meet saya sekala, barulah saya nampak. Okey, so saya teruskan. Latih diri 8.2 ni, kita tengok. Okey, kita tengok apa yang kita boleh buat lah. Dengan menggunakan skala yang sesuai, ni kena lukis lah pula. Okey, kena lukis. Dengan menggunakan skala, okey, latih diri 8.2 ni kena buat. Kena buat. Saya tanda. Tapi saya tunjuk kat awak. Nanti awak salin balik je. Okey, kalau awak buat sekarang lagi bagus. Tak payah buat dah. Okey, kalau awak buat sekarang terus tak payah buat. Ini kena buat dalam buku. Okey, dia akan jadi kerja rumah. Tapi kalau awak buat saya dengan saya sekarang, tak adalah kerja rumah awak. Awak buat ikut. Sebab awak ikut saya buat kan. Alright. Yang mana tak mau buat, nak belajar dulu, tak mau buat lagi pun tak apa. Nanti awak buat. Okey, saya bagi awak terpulang pada awak untuk manage pembelajaran awak. Okey, dengan menggunakan skala yang sesuai. Maknanya, awak kena pilih sendiri lah skala tu. Okay, dia kata skala yang sesuai. Janganlah pergi buat sampai terkeluar buku awak pula. Just nice lah letak dalam buku awak. Menggunakan skala yang sesuai, lukis dan labelkan setiap vektor berikut. Okey. XY mewakili daya 5 Newton ke kanan. Okey, XY mewakili daya 5 Newton ke kanan. Jadi, okey, awak boleh macam mana Awak pakailah awak punya pembaris 1 cm tu
Ataupun kalau buku awak ada buku kotak-kotak kan, awak buat satu unit. Satu kotak tu satu unit. Okey, macam saya ni tak ada kotak, saya buat 1 cm lah. Okey, so saya buat macam ni Ni A Ni A. X, Y. Maksudnya saya buat garis macam ni ke sini. Yang ni X, yang ni Y. Sebab itulah dia pergi X, pergi Y. Mewakili daya 5 Newton ke kanan. Jadi saya boleh tulis 5 Newton. Tapi awak nak lukis ni awak buatlah 1 cm sama dengan 1 Newton. Maknanya awak buatlah 5 cm. Faham? Faham lah? Faham. Senang kan? Ini susah pun. Awak buatlah 5 cm. Dapatlah 5 Newton. Kalau buat 10 cm pun boleh. Awak buat 2 cm mewakili 1 Newton. Jadi panjang lagi. Macam tu lah saya kata. Dia kata mewakili asalkan menggunakan skala yang sesuai. Ataupun kalau awak buat kotak macam awak, buku awak, buku kecil tu kan. Kita kotak-kotak kan. Awak buat 1 unit sama dengan 1 Newton. Apa maksud dia? Maksud dia, ni kotak kan. Ni kan awak buat 3, 2. Tu. Awak garis 5 kotak. Okey? Boleh. Alright boleh Tak susah pun. Okey, ni so ni awak buatlah A ni. Saya dah tunjuk. B, RS mewakili sesaran 40 kilometer ke barat daya. Tu saya kata tadi awak kena tahu. Tak mana timur laut, tak mana barat daya. Lagi apa? Kita buat jap. Saya pun tak lupa dah ni. Ni utara. Ni selatan. Ni timur. Ni barat. Ini timur laut tadi kan? Tu tak mana lagi? Tenggara sini. Ampun ni diam je. Cuba bagi tahu jap. Yang ni apa yang ni? Yang ni. Yang ni apa? Bawah tu barat Bawah daya, barat daya. atas tu barat laut. Yes, barat barat daya. Barat laut. Kalau tak tahu ni, tak boleh buat kita kan. Jadi kita tahu barat daya ke situ. Jadi, okey, jap saya padam balik lah. Sini saja je. Bukan kaji untuk orang yang tak tahu tu. Okey. Jadi, barat daya ke situ. Jadi, saya buat macam ni lah. Ke sini, barat daya. Okay, RS mewakili barat daya. Jadi, RS 40 kilometer ke barat daya. So, awak buatlah sini 4 cm. Kan? So, awak buatlah sini 1 cm. Sama dengan berapa? 10 lah kan? 10 km. Maknanya 4 cm 40 km. Okey, boleh? Ini susah pun. Boleh. Nah kan? Okey, jadi kita boleh teruskan. Awak buat lagi CD boleh? Teruskan lah. Kita nak buat nombor 2 pula. Okey, awak buat A, B, C, D. Okey, senang je. Nombor 2 pula saya nak buat. Okey, nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan vektor F. Okey, yang mewakili daya ke atas suatu objek dari J ke K. Dari J pergi K. Cari magnitud dan arah bagi vektor F. Soalan dia mesti ada orang kata apa? Magnitud dan cari magnitud dan arah. Maksudnya cari vektor lah tu. Apa magnitud dia? Apa arah dia? Jadi macam mana kita buat magnitud ni? First kali magnitud. Alamak. Magnitude. Okay, magnitude ni macam saya buat tadilah. Awak nampak tak ni? Pergi ke atas. Jadi kita nak tahu berapa jarak ni. Kita kena pakai teorem Pythagoras lah. Sini 2. Sini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi saya nak tahu dia. Saya buat F sama dengan 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Boleh faham tak? Okay. Ni macam saya buat tadi. Magnitude ni kita nak cari nilai JK tu berapa. Nak tahu berapa kita kena buatlah. Ataupun panjang dia berapa. Okey, panjang dia berapa. Jadi kita gunalah teorem Pythagoras untuk tahu magnitude dia kat situ. Menggunakan 2, jarak bawah tu 2, jarak tepi dia tu 4. Okey. So, awak tekan kalkulator ni, awak boleh dapat 16 tambah 4, 20. 20 set 20 lah.
Okey, set 20 sebab dia daya kan. So, Newton. Darjah di sebelah menunjukkan vektor F yang mewakili daya. So, kita buat 20 Newton lah. Kalau dia kata, darjah di sebelah menunjukkan vektor F yang mewakili kilometer. So, 20 kilometer lah. Boleh faham lah? Okay, kita ikutlah ni unit yang dia bagi. Daya ke atas dari ke atas suatu objek dari J ke K. Cari magnitude dan arah. Okey, kan kita dah ada magnitude dah, arah dia tak ada sekarang ni. Macam mana ni? Takkan awak nak letak arah timur laut kot. So, yang ini kita boleh guna. Sekejap, saya tunjuk Kita pakai ni. Mana nak buat Kalau saya kira sekejap Macam mana saya nak ambil arah dia Dan data Yang 4 opposite bagi adjacent. Boleh lah kot. Opposite. Saya nak tahu sini. Saya boleh pakai tangent. Tangent theta opposite 4 bagi 2 bagi adjacent. Adjacent dia 2. Tangent theta sama dengan 2. Tekan calculator, awak akan dapat berapa Tekan calculator jap. Shift tan 2. Aku dapat 63.43. 63.43. So, arah F ataupun arah dia kita boleh kata kalau awak belajar bearing lah. Ni garis kan. Alamak, jatuh. Okay, ni garis. Satu garis. Jadi kita tahu ni semua 90. Jadi kita boleh kata arah F pakai pen warna hijau ni. Arah F sama dengan sebab dia 90 tolak dengan 63.43. Okey. Jadi arah kita kena kira sini ke sini. Okay, so kita akan dapat. Awak belajar bearing lah kan? 90 tolak 63 berapa? Awak kena belajar lah bearing. 90 tolak 6.43. So saya dapat kat sini 26.57. 6.57. Jadi ni lah. Ni cerita arah dia lah. Okey, magnitude settle yang ini. Awak faham. Yang ni kalau awak tak faham sangat. Saya nak kira arah. Kalau macam tu keadaan dia. Okey. Saya nak tahu arah sini. Yang ini. Jadi saya kena tahu sudut kat sini. Okey, sudut kat situ. Jadi tadi saya kira. Saya dapatkan sudut. Sebab ni segitiga kan. Saya dapatkan sudut kat sini. Okay, gunakan teorem Pythagoras ataupun bukan teorem Pythagoras, guna trigonometri. Okey, saya gunakan tangent sini 4, sini 2, opposite bagi adjacent. Jadi saya dapatlah sudut kat sini. Okey, saya dapatlah sudut dekat sini. Okey, jadi nak tahu arah dia, arah F tu, ambil yang semua ni 90, tolak yang hitam ni, dapatlah yang merah tu. Boleh? Okey, tu arah dia lah. Ada tak orang nak buat macam berbual arah barat daya je, boleh tak? Saya tak berani lah nak cakap sebab kita kalau arah barat daya dia kena sini ngam-ngam 45 darjah. Barulah kita boleh kata tu barat daya pula, timur laut. Kan? Arah ke timur laut 45 darjah. Tapi sebab
duduk kat situ bukan 45 darjah, macam dia naik atas sikit. Jadi tak sesuai lah saya nak letak sebagai jawapan dia barat daya. Awak faham maksud saya? Awak faham nak letak barat daya macam tak sesuai sebab dia macam dia terangkat sikit, atas sikit. Tapi kalau dia ngam-ngam 45 darjah, awak boleh letak arah barat daya. Okey, boleh Okey, yang nombor 2 ni awak kena buat juga. Awak nak screenshot ataupun awak nak salin, awak beritahu saya. Nak kena buat juga ni. Dah salin dah? Dah salin dah. Okey, yang salin tu senang. Okey, kira dah siap lah tu. Baik, nombor 3. Nombor 3. Dua buah kereta A dan B bergerak dari bandar O. Kereta A bergerak ke utara. Nak kena lukis lah pula ni. Bergerak dari bandar O. Kereta A bergerak ke utara. Manakala kereta B bergerak ke timur. Cari jarak kedua buah kereta itu selepas 1 jam perjalanan. Jika OA 90 km, OB atau magnitude lah, dia punya nilai dia. OB dia 70. Jadi saya kata A dan B bergerak dari bandar O. Okey, ni bandar O. Okay, saya lukis sikit lah. Ni bandar A, ni bandar O. A dan B keluar daripada O ni lah. A dan B bergerak dari bandar O. Okay, jadi kereta A bergerak ke utara. Okey, kita buat kereta A dulu. Pakai pen hijau. Ke utara ni naik atas. Okey, dia naik atas. Alamak, awak tak straight. Okey, dia naik atas. Okey, kereta A. Okey, dia bergerak ke atas. A ni kan. Manakala kereta B bergerak ke timur. Bergerak ke timur ni saya pakai pen warna biru ke timur ke sini. Ke timur kanan. Okey, so yang ni B. Cari jarak di antara kedua-dua buah kereta itu selepas 1 jam perjalanan. Okey. Kena kira lah tu sekejap lagi. Macam mana nak kira dapatkan 1 jam ataupun cari jarak selepas 1 jam perjalanan. Sama lah. Okey, maknanya keluar sama. Kan? Apa? Mari kita masuk dalam nilai dia. OA ada kat situ 90 km. Ni 90 kan? So saya masukkan itu 90. OB pun ada 75. Okey. Soalan dia tanya. Maknanya A tu laju sikit lah. A sampai 90 pergi ya. Bukan 90 tu maksud lebih kurang 90 km. Tu dia sebut kan 90. Maksudnya dia sampai dah 90 km laju lah. OA ni. OB ni dia waktunya dia start sama. Lepas waktu sejam, OA dah sampai 90 km, OB baru 75 km. Lepas tu soalan tanya pula. Cari jarak di antara kedua-dua buah kereta tu selepas 1 jam. Maksudnya macam tadi lah. Kira yang ini. Jarak mereka ni berapa? Jarak sini. Okey. Cari jarak di antara kedua buah kereta itu selepas 1 jam. Okey, jadi agak-agak awak nak buat apa? Cuba beritahu saya. Tadi banyak kali kita buat dah. Teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras. So, awak ambil lah jarak dia. Awak buat sama dengan 90 square tambah 75 square. Punca kuasakan. Tekanlah kalkulator awak. Dapatlah berapa? Berapa? Mana kalkulator saya? Keluar pula. Keluar pun. Okay, so berapa? 90 square. Ampun nak mau tolong saya. Siap saya. Apa? 25 square. So, enter lah kan. Nak bagi jawapan macam ni pun boleh. Kan SD macam ni pun boleh. So, akan dapat 117.15 kilometer. Inilah jawapannya. Boleh? Okay, padamlah kalkulator saya tu. Buat lagi. Mari kita buat lagi. 4. Okay, nombor 4.
Cari pasangan vektor yang sama dalam rajah di bawah. Ui, cari pasangan pula. Mana nak buat tu? Carilah pasangan. So, maknanya awak kena tengok yang mana sama dengan yang mana lah macam tu. Okey, jadi kita tu tengok lah. Oh, maksudnya ni A sama dengan D ni kot. Saya pun dah lama tak buat ni. A. Awak nampak tak saya highlight A tu? A tu sama dengan D kan? Kan? Cari pasangan vektor yang sama. Yang tu lah. A sama dengan D lah. Yang first lah yang saya jumpa. A sama dengan D. Okay. Itu. Carilah lagi kalau ada. Kita bagi tahu saya sekejap. Apa lagi? Apa yang sama lagi? C dengan F. Yes, terima kasih. C dengan F. Dia suruh cari pasangan. Cari je lah. F. Okey, lagi? BE. B. Mana BE? Oh, B sama dengan E. Ha. Takkanlah B sama dengan E. Ni. Sama dengan E. Okay. Sama E yang sampai tak nampak. Okay, ada lagi tak? Bagi tahu saya sekejap. Ada lagi tak? EF sama dengan KL. KL sama dengan EF. EF. Okay, EF sama dengan KL. Okay. F ni kena tulis macam ni ya. EF sama dengan KL. Okay, boleh? Ada lagi? Ada lagi kan? Yang ini. MN dengan CD. Apa dia? MN dengan CD. Oh, MN dengan CD yang sana dulu. Boleh. MN dengan CD. Okay. MN sama dengan CD. Okay, ada lagi? Yang last yang ni lah. Betul lah. GH sama dengan AB. Okay, boleh? Tolong raise your hand. Okay, good. Senang kan? Saya rasa awak pun macam alamat senang ya. Memang lah. Siapa kata susah? Okay, baik. Mari kita buat last nombor 5 ni sebelum kita masuk. Apa lagi nak masuk ni? Okay, konjaktor ni maksudnya. Okay, tak apa lagi kita masuk. Sekejap buat yang ni dulu. Okay, nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata A, B, C, D, E, F. Nyatakan vektor yang sama dengan AB. So, AB yang mana? AB sama dengan apa? ED. Ha? ED. ED. DE. Kan? Betul ke saya buat? ED. ED. Bukan DE ya. ED. Okay, kita ikut ni. Ni E. A. Yang ni AB kan? Yang ni disambung lah tu. Okay, BC pula. SE. F. E. CD. CD apa? AF. Kan awak macam tak sangka. Betul ke kita baca orang senang? Memang. Saya dah cakap lah. Kalau awak rasa senang, bagus. Tanda-tanda awal yang awak dah faham dah banyak benda. Okay, sebelum kita pergi ke benda-benda lain.
Nyatakan vektor negatif pula bagi AF. Tak saya DE. padam. Padam sikit. Okey. AF ni, yang ni betul tak? AF. Jadi kita kena ambil yang ni tapi kena pusing ke sana lah. Barulah dia jadi apa tu? Negatif, faham? Jadi dia jadi apa? D. Boleh faham tu Dia patah balik je lah. Okey, dia lawan arah dia. So DC lah. Okey, FE pula. CB. FE yang ini, so dia CB. Good. Lagi satu. Yang last kali. ED. BA. A. Okay, senang je dia. Sebab ED tu ke sini. Jadi BA ni kena ke sini lah. A. So dia negatif lah. Alright. Membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat pendarafan vektor dengan skala ni maknanya dia mudah je. Ada dua kes ni sebenarnya tak payah tengok sangat tapi tak apalah. Okay, kalau macam kes macam ni, awak tengok perhatikan dua kes berikut. Perhatikan vektor A, AB dan CD. Dalam darjah sebelah kita ada tiga ni, yang ni kan. Didapati AB dua kali A. Okay, maknanya dua kali lah. Ni sampai sini je A kan. Tapi dia buat dua kali sini. Okay. Atau tu 2A. Maknanya kalau kita tak tahu kan, kita tak tahu ni nilai vektor dia berapa, kita boleh tulis sini. Ni sebenarnya 2A lah. Okay. CD pula, kalau kita tengok ni satu kotak ada 5 kan. 3, 2, 3, 2, 3, 2. So ada pecah 3. So sini A, sini A. Jadi semuanya 3A. So vektor jadi 3A. Boleh faham tak? Okay, kalau ada magnitude macam kes ni, A ni dia bagi 5. Dia bagi kat sini 5. So sini jadi 10 lah. 5 kali 2. Sini jadi 15 lah. Kalau A tu 10, jadi 10. Lepas tu kali pula dengan 2. 20. Lepas tu kali dengan 30. Okay. Dia situ lah. Okay. Okay. Yang ini pula. Dia lebih kurang tu je. Tapi sebab dia involve negatif lah. Okay. Maknanya kalau awak tengok ni. B ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dia 9 kotak. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul ke saya kira 17 tau? Betul kan? Okay, jadi tak apalah. Dia kata EF 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ni 8 kotak. Ni 16 kotak. Yang ni 1, 2, 3, 4. Ni 4 kotak. Okey. Jadi didapati, awak tengok kes kat sini lah. EF ni 2 kali. Okey. Maksudnya, kalau saya padam ni semua. Alamak. Kalau saya padam semua ni. Dan kita tengok dia punya arah kan tak sama. Ni arah ke sini. Ni arah ke sini kan. Jadi kalau B kita ni, kita tahu ni mestilah negatif B. Ataupun dia terbalik dia jadi negatif lah. Okey. Maknanya kalau GH ni pula dia separuh. Okey. Dia separuh tu maknanya setengah ni yang separuh. Setengah. Okey. Maknanya kalau ni B. Okay, kalau ni B, maknanya yang bawah ni akan jadi negatif 2B. Okay. Yang bawah lagi tu B juga tapi potong lagi separuh. Jadi, tapi arah dia pun ke sini kan. Jadi negatif 1/2B. Macam tu lah. Okay, so dia punya arah memainkan peranan. Ke kanan jadi positif, ke kiri jadi negatif. Dia sebenarnya sama kan dengan atas ni. Bezanya atas ni semua positif. Tak apalah yang tak ada masalah. Benda ni sama je. Okay, tapi oleh kerana dia ada perubahan arah, dia jadi negatif. Okay, boleh? Tolong raise your hand. Ada perlu tak saya ulang ke apa ke? Nak suruh ulang cakap. Cikgu ulang balik cikgu. Tak, no problem. Cakap je. Okay, jangan awak diam je. Redor saja, terima lah. Janganlah. Kan awak yang nak belajar kan. Yang mana awak perlukan saya ulang, saya akan ulang lah. Cakap kat saya. Okay, ataupun awak boleh tengok balik video lah. Kalau saya upload lah.
Okey. Baik. Kita pergi terus kat soalan lah. Senang. Okey. Sebab dah tiga tu. 3 suku dah dekat-dekat. Baik, kita buat latih diri 8.3 ni. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. Okey, dia sebut dah A ni. Jadi, yang ni dia punya macam soalan dia lah. So, kita tengok PQ pula. Okey, sebab kita tengok ni, kita tengok A ni, dia bagi kat kita, saya pakai pen warna biru ni. Dia kira 1, 2, 3, 4. Maknanya dia pakai 4 kotak, dia makan 4 kotak. Kalau kita tengok PQ, 2 je. Okey, so maknanya apa tu? Maknanya PQ, tak nampak warna ni. Buat kat atas ni lah. So PQ, okey, ni PQ, vektor PQ ni, dia separuh daripada A betul eh? Betul tak? Betul ke? Kan, dia separuh kan? Jadi 1/2 A. Boleh? Boleh tu? Tengah A lah. Okey? PQ adalah setengah daripada A. Okey, kita tengok huruf X ni pula. Okey? Vektor X ni pula. Okey, so saya boleh tulis sini lah X lah. X. Sama dengan, okey, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana tu? Sudah. 6. Sana 4. Macam mana nak buat ni? Macam mana? Senang je. Tuan-tuan dan puan sekalian. Yang asal berapa? 4 kan? Ni 4 kan? 4 per berapa yang ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6. Maksudnya dia 4 daripada 6 lah. X bar ni. Okay, jadi tapi kita kena ingat satu benda. Bahawa dia arah dia tak sama. Arah dia ke mana tu? Arah dia lawan kan? Arah ke sini kan? Apa maksud dia bertukar arah ni? Maksudnya apa? Negatif. Kita kena buat tanda negatif kat sini. Lepas tu kita buat A. Sebab kita main asal lah negatif 4/6 A. Tapi kita boleh ringkaskan lah. Potong. So, potong sini jadi negatif 2/3 A. Okay, boleh? Rasa macam salah pula. Takkan negatif 3. Sebab dia panjang. Dia panjang patutnya. 32. Dia terbalik. Sebab so, X ni panjang kan, bukan dia pendek. Dia silap. Sebenarnya macam ni. Allahu Akbar. Kau perasan dia panjang. So X ni lebih panjang. Jadi lebih panjang 6 dekat atas. Okay. Per 4. Aku lah negatif. Ni A. Okay. Jadi saya harap awak nak perasan apa benda saya silap tadi. Jadi negatif 3/2. Okay. Jadi ni betul lah. 3/2 ni lebih kurang 1/2. Dia macam 1/2. Dia macam contoh saya bagi kenapa saya perasan okay, dia macam ni. Kalau penuh 4. Okay. Kalau sini penuh 4. 1, 4. Ni penuh. Lepas tu, yang ni dah separuh pula. Okay, yang ni 4 kotak. Ataupun sama kat sini 1 lah. Ataupun sini saya padam, saya buat sini. Sini 1, sini pun 1. Lepas tu kat sini ada setengah pula. Kan? Jadi 1/2 lah. 1/2 tu 3/2 lah. Betul tak? Kan? 3/2 ni sebenarnya sama dengan 1/2. Okay, barulah betul. Okay, jadi tanda positif negatif tu jangan pening. Yang tu arah je. Sebab arah dia tu awak boleh letak negatif. Awak faham maksud saya? Jangan dia distract awak negatif ni. Negatif ni tak ada apa-apa, tak penting pun. Dia cuma penting lah. Tapi negatif tu nak tunjukkan arah dia lawan arah je. Yang dia punya kiraan kita sama je. Sama kita buat macam mana pun sama. Okay. Mai tak apa, tak apa. Mai kita tengok yang seterusnya. Y pula. Saya padam sikit. Padam. Okay. Kita buat yang Y pula. Jadi Y ni, kalau kita tengok, dia lagi panjang. Kita kena kira, kita boleh kira lah macam ni. Saya kira sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi saya boleh tulis sini Y 7. Ambil yang saya kat sini tadi. 4/4 A. Okay, so sebenarnya 7/4. Tapi arah dia macam mana? Arah dia lawan ke tak? Lawan kan? Lawan arah kan? So, negatif lah. Tu je lah. Boleh? Y adalah negatif Boleh. 7/4 A. Kenapa A? A tu semua kena ada. Sebab apa? Dia dalam sebutan A. Yang dia bagi ni lah. Okay, so yang last ni. Yang last ni saya bagi awak seminit. Cuba agak-agak jawapan dia apa? Saya bagi awak seminit. Buat. Tulis. Jawapan. Awak tulis sini RS. Sama dengan apa? Bagi tahu saya. Cepat lu. Jangan lama sangat. 5/4 A. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sini 4 lah kan. Per 4 A. Sebab dia arah dia sama. Ya je lah 5/4 A. So ni lah jawapan dia. Okay, habis. Membuat dan mengesahkan untuk lari. Okey. Yang ini saya perlu ambil masa sebenarnya untuk ajar. Saya akan sambung esok lah ni. Okey, saya perlukan sambung esok. Saya perlukan A, B, selari bla 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 ni sebab saya tak boleh sekerat dia ajar yang apa tu saya ajar sambung esok macam sekerat kan. Jadi saya rasa saya kena sambung esok lah. Sama juga ni saya akan buat latihan di 8.4 esok dan juga latihan intensif. Barulah kita ada masa kita terus masuk penambahan dan penolakan vektor. Okey, boleh? Kerja awak hari ni yang apa Boleh. kerja awak hari ni adalah apa yang kerja kita buat dalam kelas sekarang ni. Itulah kerja awak. Kalau awak dah siap semua tak ada kerja lah. Okey, so esok saya akan masuk ini. A dan B adalah selari jika dan hanya jika A sama dengan KB dengan keadaan K lawannya. So saya akan buat esok ini. Tajuk ini. Membuat dan mengesahkan konjektur tentang vektor selari. Okey, boleh? Baik, masuk kelas. Okey ke Cikgu. tak okey? Ya. Kan soalan tadi tu kan. Ya. Soalan tadi. 7/4 ke Y tu? Yang ni ke? Y eh? Haa. Tak, saya buat balik. Saya dah padam. Tak apa. No problem. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah 7. So 7 per 4 lah. 7/4 ni dia 4 kan? Bukan 4/7. Dia 7/4 sebab apa dia panjang. Dia takkan dia 4/7. Tanda dia negatif. Negatif 7/4 E. Y. Ni lah jawapan dia. Kenapa? Sebab Y ni dia lebih panjang. Dia saya kata tadi, dia lebih panjang. Kalau lebih pendek, contoh yang ni, yang ada satu je lebih pendek. Yang ni kan lebih pendek kan? Ni lebih pendek betul tak? Dia separuh kan? Jadi dia lebih pendek, kita akan tulis 1/2. Kita tak tulis 2/1. Sebab dia setengah. Setengah ni separuh. Pecahan dia separuh. Jadi kat sini kita untuk PQ kita akan tulis dia sebagai setengah A. Awak faham tak? Kenapa dia setengah A? Sebab PQ ni separuh daripada A tu. Dia pendek. Kalau dia panjang, pecahan dia akan lebih. Dia akan jadi pecahan tak wajar. Dia akan jadi besar. Atas besar, bawah kecil. Awak faham saya cakap apa? Boleh Ain? Faham dah. Faham dah. Okay, jadi kita boleh nampak beza kat situ. Yang kecil, bila dia kecil, dia akan jadi separuh daripada dia. 1/2. Tapi kalau dia lebih panjang, dia akan jadi yang pecahan dia tadi tak wajar. Yang atas lagi besar daripada yang bawah. Okay, jadi itu je lah. Terima kasih Ain kerana clearkan lagi keadaan ini.
Dan macam saya kata tadi, saya akan sambung membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor setara ni pada esok. So, saya nak ucapkan terima kasih je lah, boleh? Ain, Galisha, Wan Nur Rashikin, Najihah, Sabur Hamidah dan Alia Kristina. Terima kasih banyak-banyak. Dan tadi siapa yang masuk tadi, Faiz Adham ke siapa, dengan Wawa dan beberapa orang lah, kalau ada yang masuk saya tak perasan. So, takat ni je kelas hari ni. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, terima kasih ya. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Baik.